Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ni hao ma, wanakkam. Salam, saya Stayang UKM. Saya Nubiatin Sharifuddin, berumur 28 tahun, alumni program Antropologi dan Sosiologi pada tahun 2015 dan Sarjana Falsafah pada tahun 2019. Kini, saya sedang melanjutkan pengajian di dalam bidang Doktor Falsafah di Universiti Putra Malaysia melalui skim tajaan penuh beasiswa Universiti Kebangsaan Malaysia Fellowship UKM. Pengalaman saya di Universiti Kebangsaan Malaysia cukup menarik dalam bidang organisasi kerana saya pernah menjawat beberapa jawatan khususnya sebagai Majlis Eksekutif Pelajar dan juga Fellow Kediaman Kolej Amrin Baki. Saya berasal daripada Tawau, Sabah dan merupakan anak sulung daripada 8 orang adik-beradik. Selamat datang ke Universiti Kebangsaan Malaysia kepada mahasiswa-mahasiswi baru UKM sesi akademik 2020-2021 ke UKM, mengilham harapan dan mencipta masa depan. Inspirasi saya untuk mahasiswa-mahasiswa baru sesi akademik 2021 UKM ini adalah satu varsiti yang mempunyai sejarahnya tersendiri kerana di sinilah kita mengilham harapan dan mencipta masa depan. UKM tertubuhnya pada tahun 18 Mei 1970 atas gagasan golongan para cendekiawan yang mahu memperjuangkan bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar dalam Universiti Kebangsaan Malaysia. Kini, 50 tahun UKM setanding di peringkat persada global dan antarabangsa. Mahasiswa-mahasiswi baru yang saya kasihi, sebagai alumni UKM 2019, saya masih merasa bangga kerana memori-memori yang terpahat di Universiti Kebangsaan Malaysia lah yang menjadikan saya seorang insan yang berilmu, bermutu dan berbudi kepada masyarakat, khususnya dalam bidang akademik saya sebagai penyelidik sosial. Dalam hal ini, saya mengharapkan bahawa adik-adik juga mempunyai cita-cita yang sama seperti mana alumni-alumni tersohor kita yang akan saya perkenalkan sebentar lagi. Dan apabila saya nak berkongsi kepada pengalaman saya datang ke UKM pada tahun 2012, ketika itulah pertama kali saya menjejakkan kaki ke bumi Semenanjung 8 tahun yang lalu. Istimewanya UKM adalah kerana sifat kekeluargaan dan keakraban antara mahasiswa-mahasiswi dan juga pusat pentadbiran, termasuklah juga para pensyarah yang sentiasa menyokong pelajar-pelajar untuk terkehadapan. UKM mempunyai keistimewaannya tersendiri kerana diiringi dengan barisan-barisan pentadbir yang berwawasan tinggi bagi menyediakan laluan kepada pelajar untuk mengilham harapan dan mencipta masa depan. Mengimbau pengalaman saya datang ke universiti dulu, saya masih ingat lagi ketika itu 5.45 pagi saya sampai di LCCT. Ya, saya lihat begitu gahnya para jaksa ketika itu atau lebih dikenali sebagai Majlis Eksekutif Pelajar menyambut pelajar-pelajar daripada Sabah dan daripada Sarawak ini dengan bas UKM. Masa ketika itu, bas UKM adalah bas pertama yang sampai dekat LCCT. Terujanya saya kerana walaupun saya penat mengapa dalam perjalanan daripada Tawau untuk ke airport itu mengambil masa yang agak lama, tetapi kepenatan saya itu hilang seketika disebabkan keterujaan para senior itu menyambut pelajar. Tapi suasana pada tahun 2020 ini begitu berbeza sekali dan saya yakin dan percaya norma baharu ini mengajarkan kita satu pengalaman yang akan terkenang sampai bila-bila. Dan di sinilah alumni juga memberikan sumbangan kepada pelajar-pelajar dan anda patut bertuah kerana UKM ini mempunyai barisan alumni yang cukup hebat, cukup prihatin dari segi kebajikan pelajar. Dan setibanya saya di Universiti Kebangsaan Malaysia, saya faham menjadi seorang jaksa pendamai, menjadi seorang fellow Kolej Kediaman itu bukanlah sesuatu yang mudah untuk kita meraihkan pelajar-pelajar yang datang. Tetapi atas semangat yang berkobar-kobar, atas semangat yang ingin meraihkan adik-adik yang baru datang, ya, saya juga pernah menjadi eksekutif kebajikan di kolej dan juga fellow Kolej Kediaman. Saya fahamlah bagaimana
persiapan untuk Minggu Mesra Mahasiswa itu dijalankan memang mengambil masa yang lama dengan simulasinya, dengan demonstrasinya. Tetapi semangat kita untuk menyambut adik-adik yang datang itu tak pernah pudar. Walaupun kita tak cukup tidur dan sebagainya. Masuk saya ke dalam pintu pagar UKM, ketika itu saya nampak ada masjid UKM, saya nampak ada dektar. Di situ saya dapat melihat bahawa besarnya UKM ini, gahnya UKM ini, walaupun dia merupakan universiti yang memperjuangkan bahasa kebangsaan. Apa yang menariknya UKM ini kerana sampai sekarang saya tak pernah melupakan setiap inci ingatan saya daripada tahun 2012 sehinggalah tahun 2019. Saya mengambil degree, saya mengambil master di sini. Kenangan-kenangan itu saya juga rangkumkan sebagai satu memori yang terpahat sampai bila-bila lah. Di situ saya dapat lihat di Kolej Kediaman misalnya kita didedahkan dengan pelbagai aktiviti yang melatih kita untuk mengembangkan bakat dari segi kepimpinan, komunikasi, kemahiran, yang lain lah. Di situ kita dapat melihat bagaimana universiti ini sebagai universiti kebangsaan yang ingin melahirkan pelajar-pelajar bertaraf antarabangsa. Dan sudah pasti dalam norma baharu ini banyak kekangan-kekangan yang timbul kerana Minggu Mesra Mahasiswa sebagaimana yang dilalui oleh alumni-alumni sebelum ini berbeza dengan yang dilalui oleh berbeza dengan yang dilalui oleh mahasiswa-mahasiswa baru pada tahun 2020 ini. Dan ini sudah pasti memberikan cabaran kepada kita semua bahawa kita perlu bersedia dengan teknologi pembelajaran yang canggih lah. Misalnya kita sebagai pelajar dah perlu tahu bagaimana tempat-tempat di UKM ini akan memudahkan kita belajar untuk mencari wifi, maksudnya library, penggunaan library, dan kita perlu membiasakan diri, memperkasakan diri menggunakan teknologi pembelajaran abad ke-21, menggunakan Google Meet, Google Scholar, dan perkara-perkara itu kita sebagai pelajar perlu dah kuasai. Dan di sini saya nak berkongsi pengalaman yang saya juga banyak dibantu sepanjang Universiti Kebangsaan Malaysia. Kerana saya bukan berlatar belakangkan keluarga yang senang. Saya datang ke UKM seorang diri. Saya anak sulung daripada 8 orang adik-beradik ini banyak dibantu, khususnya daripada dalam konteks akademik, kebajikan, pembinaan co-curriculum, pembinaan sasiah diri. Dan di sini UKM ini kita meraihkan kepelbagaian. Tidak kiralah adik-adik ini daripada etnik mana pun, daripada kampung mana pun, daripada pedalaman mana pun, daripada mukim mana pun, anda sentiasa diraihkan kerana Universiti Kebangsaan Malaysia ini sentiasa mempercayai bakat, potensi dan citra yang akan dilahirkan. Buktinya tak perlu saya sebutkan. Lihat saja alumni-alumni tersohor kita. Misalnya Datuk Dr. Nur Hisham, Angkasawan Negara kita dan juga Dr. Jamilah, sekadar menyebutkan beberapa. Dan ini menjadi bukti bahawa Universiti Kebangsaan Malaysia sederap ke hadapan, mengilham harapan dan mencipta masa depan setanding dengan peringkat antarabangsa. Apa yang menginspirasikan saya sehingga saya berjaya mendapat anugerah terbesar di universiti, anugerah pelajaran diraja, itu adalah kesusahan daripada keluarga saya sendiri, adik-adik. Saya ingin katakan bahawa kehidupan seorang diri sebagai anak jati daerah Tawau, Sabah di Universiti Kebangsaan Malaysia, datang berseorangan tanpa keluarga di sisi, itu adalah pengalaman yang mengajar saya hidup untuk berdikari demi untuk mencapai cita-cita. Saya nak berkongsi, tidak semua pelajar-pelajar ini datang daripada latar belakang keluarga yang senang. Termasuklah saya. Ibu saya sendiri adalah seorang penjaja makanan di dalam kampung. Ayah saya hanya bekerja sebagai seorang imam dengan pendapatan 800 sebulan bagi menyara kami 8 orang adik-beradik. Saya mengakhiri bab pembelajaran saya di UKM pada tahun 2015 dengan pelbagai kenangan. Saya tidak hanya membaca 24 jam di library. Sekiranya ada, waktu itu saya gunakan dengan sebaik yang mungkin. Dan saya bukanlah pelajar yang dikatakan sebagai ulat buku sehingga boleh memperolehi pointer yang baik. Tetapi saya berusaha.
membahagikan masa antara co-curriculum dengan kurikulum. Saya juga bekerja secara sambilan di Perpustakaan Tun Sri Lanang di kafetaria. Ketika itu, gaji saya 1 jam RM4. Saya buat sandwich pada hari Sabtu dan Ahad. Selepas saya habis shift bekerja, saya akan pergi ke Tun Sri Lanang meminjam buku, dan daripada situ saya mula menanamkan azam. Jika bukan saya yang bekerja keras, membina masa depan, bekerja secara part-time, belajar, mungkin saya akan membayar semula PTPTN saya. Dan itu menyebabkan saya sangat mementingkan pointer setiap semester. Setiap semester, saya cuba mendapatkan pointer yang terbaik dalam semua mata pelajaran. Saya juga kerap mengadakan perbincangan dengan pensyarah apabila saya tidak bekerja. Dan pengalaman bekerja sambil belajar ini bukanlah mudah. Dalam masa yang sama, saya juga menjaga merit di kolej untuk kekal berada di kolej. Dan saya pasti, tidak kira adik-adik ini berlatar belakangkan keluarga yang senang, susah, sederhana, berpendapatan sederhana, juga mempunyai pengalaman-pengalaman yang pahit manis. Tidak dapat saya nafikan bahawa sebagai seorang pelajar, saya juga mempunyai masalah keluarga, saya juga mempunyai masalah kewangan, saya juga mempunyai masalah dalam pembelajaran. Namun, apa yang mendewasakan saya adalah pengalaman. Saya datang ke UKM dengan umur yang cukup muda. Tak pernah terlintas untuk saya keluar daripada daerah Sabah itu datang ke sini untuk belajar. Pada tahun 2012, saya baru berumur lebih kurang 21 ke 22 tahun. Sehinggalah saya berumur ke 27 tahun, saya melihat UKM ini sebagai sebuah varsiti yang dekat di hati pelajar. Dengan pengalaman-pengalaman saya menjalani latihan industri, dengan adanya keramahan, bimbingan para pensyarah kepada pelajarnya, dengan adanya kebajikan-kebajikan kaki tangannya kepada pelajarnya, dan saya rasa pengalaman-pengalaman ini mendewasakan saya bahawa untuk menjadi seorang pelajar yang mempunyai ilmu, mutu dan budi tidak hanya berpandukan kepada kejayaan dalam pembelajaran semata-mata, tetapi adik-adik ataupun mahasiswa-mahasiswi perlu berkehadapan dalam segala aspek. Cabaran pekerjaan kini semakin mencabar kerana anda diperlukan menguasai semua kemahiran. Saya juga menguasai kemahiran berbahasa lebih daripada satu bahasa, iaitu bahasa Mandarin. Ketika saya belajar sekolah rendah di SJK Sihua Tawau dulu. Dan daripada situ, saya menggunakan penguasaan bahasa Mandarin itu untuk saya mempromosikan diri saya di mana-mana industri sekiranya berpeluang. Namun, nasib saya tidak menyebelahi saya untuk bekerja dalam industri kerana sebaik sahaja tamat ijazah sarjana muda dan latihan industri, saya ditawarkan beasiswa fellowship UKM di bawah beasiswa Kementerian Pendidikan Tinggi melalui skim latihan akademik Bumi Putra untuk saya lebih mendalami bidang-bidang penyelidikan dalam sains sosial, khususnya bidang saya, sosiologi alam sekitar. Dan di sini adalah satu fasa-fasa yang mencabar kerana saya kekal berjauhan dengan keluarga dan juga jarang untuk pulang ke kampung kerana menelaah cabaran melanjutkan pengajian di dalam bidang sarjana falsafah ini dalam bentuk penyelidikan ini adalah kita fokus dengan penyelidikan kita, tidak seperti sarjana yang mengambil kerja kursus dan juga mod campuran di mana pembahagian untuk penyelidikan itu tidaklah seberapa berat dengan orang yang mengambil Master of Philosophy ataupun sarjana falsafah yang bergeraskan pendidikan semata-mata. Di sini saya melihat bahawa untuk menjadi seorang pelajar yang terpelajar ini, sifat sabar tu perlu, sifat sabar menuntut ilmu. Ada kalanya apa yang kita baca mungkin tak keluar waktu exam. Jangan frust, jangan kecewa kerana kita percaya bahawa usaha yang baik insya-Allah akan memberikan hasil yang cemerlang. Okey, satu soalan saya kepada mahasiswa-mahasiswi UKM sesi akademik 2021. Mengapa anda patut rasa bertuah kerana UKM memilih anda sebagai sebahagian daripada komuniti varsiti ini? Pertamanya,
PPSL merupakan library yang terbesar di kawasan Asia Tenggara yang tidak dimiliki mana-mana IPT dan IPTS. Kedua, UKM mempunyai 12 kolej kediaman yang mempunyai niche yang berbeza-beza. Ketiga, UKM mementingkan ilmu mutu dan budi melalui pembangunan modal insan berteraskan sahsiah dan pembangunan kurikulum pelajar melalui aktiviti berpersatuan di peringkat fakulti dan kolej. Sudah pasti pendekatan yang diberikan oleh Universiti Kebangsaan Malaysia berbeza dengan universiti yang lain. Keempat, UKM mempunyai barisan kepimpinan pensyarah yang sangat berintelektual untuk membimbing adik-adik. Kelima, UKM menekankan sense of belonging antara komuniti perkhidmatan dan juga pelajar dengan menyediakan perkhidmatan yang berteraskan mesra pelajar yang anda tidak akan dapat di mana-mana universiti. Kelima, UKM mempunyai pelbagai spesies flora dan fauna. Lihat sajalah adik-adik di sekeliling anda dengan bangunan-bangunan UKM ini. Bukan kita tak nak cat dia, tetapi kita nak mengekalkan nostalgia penubuhan 50 tahun UKM bermula daripada 18 Mei 1970 sehinggalah UKM berusia 50 tahun masih kukuh dan masih gah di persatuan antarabangsa. Itu sebab anda perlu rasa bertuah kenapa UKM memilih anda. Satu pesanan saya sebagai alumni UKM kepada adik-adik semua. Tidak kiralah anda secemerlang manapun, tidak kiralah anda sebijaksana manapun, tidak kiralah anda mempunyai latar belakang pendidikan yang baik sekalipun, janganlah lupa untuk menghormati antara satu sama lain, menghormati rakan-rakan anda yang berlainan latar belakang dengan anda, menghormati pensyarah, menghormati warga UKM kerana anda perlu yakin dan percaya bahawa satu hari nanti anda juga akan menjadi sebahagian daripada warga UKM dalam segenap bidang. Akhir kata daripada saya sayang UKM dan selamat menyambut ulang tahun ke-50 tahun buat UKM Varsity Tercintaku. Selamat datang saya ucapkan kepada mahasiswa baru Universiti Kebangsaan Malaysia sesi akademik 2020-2021 ke Universiti Kebangsaan Malaysia. Ilhamkan harapan anda, cipta masa depan anda, mengurak langkah lebih jauh terkehadapan sebagai mahasiswa yang mampan dengan cabaran norma baharu ini. Saya percaya anda mampu lakukan. Di kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun UKM ke-50 tahun. Semoga UKM terus gah melahirkan ramai alumni tersohor dan di akhir kalam ini, saya ingin menyeru kepada alumni, tak kisahlah yang baru menjadi alumni, yang akan menjadi alumni ataupun alumni-alumni yang lama kita untuk sama-sama membangunkan modal insan di UKM melalui sumbangan ikhlas kita semua bagi penubuhan tabung kompleks alumni UKM. Sekian, terima kasih.